Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, saya Muhammad Amirul Aizat bin Muhammad Fauzi, A1812 A182505, bersama dengan sahabat saya iaitu Fatihi Azizuddin bin Fikri Abidin 182251 akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk pendekatan dakwah bil maqal. Okey, sebelum kita pergi kepada apa itu dakwah bil maqal, kita tengok dahulu takrifan dakwah. Jadi dakwah ini dari segi bahasa memiliki beberapa makna. Antaranya adalah yang pertama, meminta tolong, beribadat, menjemput, mengajak, memanggil, menyeru dan juga melaung. Yang kedua, di dalam bahasa Melayu, dakwah bererti kegiatan menyeru dan meyakinkan orang ramai supaya menerima suatu kepercayaan. Yang ketiga, ia merupakan suatu usaha berupa perkataan, perbuatan atau penulisan untuk menarik manusia ke suatu aliran atau agama tertentu. Dan terakhir sekali adalah memohon, menyeru dan juga meminta. Ini yang sering disebut sebagai doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, kerana dia mempunyai nama-nama yang baik iaitu Asmaul Husna. Surah Al-Isra ayat 110. Okey, dakwah bil maqal adalah penyampaian dakwah melalui media penulisan seperti buku, majalah, surat khabar, risalah dan lain-lain. Penulisan yang disampaikan mestilah menggunakan bahasa yang jelas, mudah difahami dan menarik minat orang ramai. Berikut merupakan medium dakwah bil maqal. Antaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, blog, artikel, majalah dan juga surat khabar. Fungsi dakwah bil maqal yang pertama adalah untuk menyampaikan ilmu mengenai Islam, iaitu ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, untuk menjelaskan seruan Al-Quran dan As-Sunnah kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk mengajak kepada seruan tauhid yang benar. Dan akhir sekali adalah untuk memanfaatkan setiap medium yang ada. Berikut merupakan peranan da'i melalui kaedah dakwah bil maqal, iaitu dakwah melalui penulisan. Yang pertama sekali adalah sebagai muadib, iaitu pendidik, bermaksud guru yang mampu mendidik masyarakat. Yang kedua adalah sebagai musadid, iaitu sebagai penyampai maklumat. Bermaksud dekat sini adalah untuk menyampaikan maklumat yang benar tentang Islam dan bertanggungjawab meningkatkan kefahaman masyarakat tentang Islam. Yang ketiga adalah sebagai mujaddid, iaitu pembaharu. Pembaharu di sini adalah untuk memulihkan kembali Islam, menghilangkan unsur-unsur yang telah ditokok tambah dan mengembalikannya kepada keadaan yang asli. Yang keempat adalah sebagai muwahhid, iaitu sebagai penyatu. Penyatu di sini bermaksud menjadi jambatan yang menyatukan umat Islam. Dan akhir sekali adalah sebagai mujahid, iaitu sebagai seorang pejuang. Pejuang di sini bermaksud pejuang dan pembela kepada agama Islam. Okey, seterusnya kita tengok tokoh-tokoh di dalam bidang penulisan dakwah. Yang pertama sekali adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun kita kenali beliau sebagai Buya Hamka. Di antara contoh-contoh penulisan beliau adalah yang pertama sekali, Tenggelamnya Kapal Vanderwich, Tasawuf Moden, Lembaga Hidup dan juga Tafsir Al-Azhar. Seterusnya kita tengok kepada Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu beliau merupakan Menteri Agama di dalam Malaysia. Di antara penulisan beliau adalah Himpunan Hadis Modal Insan, Rasulullah Insan Agung, Integriti dari Perspektif Islam, Solat Sunat Pilihan dan juga Lu'lu' lil Mu'minin, iaitu permata buat orang beriman. Seterusnya kita tengok pula kepada
Contoh yang ketiga iaitu Ustaz Fahrul Muhammad Juoi. Di antara contoh penulisan beliau adalah melakar damai di jiwa, didiklah hati, Allah dekat tiada gawat, bicara iman untuk tenang, dan juga kilas dalam kias. Seterusnya kita tengok kaedah penulisan dakwah. Kaedah penulisan dakwah ni adalah, okey, kita tengok takrifan dia kat sini. Gaya persembahan mesej dakwah merupakan antara salah satu faktor yang dapat menarik dan memikat jiwa sasaran apabila dipersembahkan dengan baik. Sebaliknya, jika tanpa gaya persembahan mesej dakwah yang baik dan bersesuaian dengan sasaran, mereka tidak tertarik dan sukar menerima ajaran Islam. Bahkan akan menjemukan sasaran sehingga sasaran lari daripada seruan yang disampaikan. Okey, kaedah yang pertama di dalam kaedah penulisan dakwah ni adalah dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami, iaitu satu perkara yang dapat menarik perhatian sasaran untuk menerima ajaran Islam dan mempraktikkannya ialah mesej dakwah yang disampaikan kepada sasaran itu adalah mesej yang mudah. Ini kerana agama Islam itu sendiri adalah mudah dan bersesuaian dengan fitrah manusia. Mereka sukakan perkara yang mudah dan tidak sukakan perkara yang sukar dan beban. Dalilnya adalah wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maksudnya, dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam beragama. Surah Al-Hajj ayat 78. Yang seterusnya, yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa yang indah. Penggunaan bahasa yang baik ataupun yang indah adalah pemilihan perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang baik dan tepat supaya jelas, menarik, sesuai dengan sasaran dan berkait dengan sesuatu keadaan. Bahasa yang indah menunjukkan pemikiran yang dibawa adalah jelas, susunan ayat selaras dan seimbang. Bahasa yang digunakan indah adanya keselarasan antara keindahan kandungan dan kecantikan bahasa serta penggunaan perkataan dan ayat yang tepat dan indah sehingga dapat memberi kesan yang baik kepada sasaran. Contohnya adalah Al-Quran. Kalau kita dapat tengok dalam Al-Quran ni, Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang indah, yang sopan sehingga dapat memikat hati manusia untuk terus membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Maksudnya, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain, iaitu tentang benarnya dan indahnya. Surah Az-Zumar ayat 23. Okey, seterusnya saya pas pembentangan ini kepada sahabat saya iaitu Fatihi Azizuddin untuk meneruskan pembentangan ini. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan teruskan dengan kaedah penulisan dakwah yang ketiga. Yang ketiga ialah menjinakkan. Gaya persembahan mesej dakwah berbentuk menjinakkan juga merupakan antara salah satu tarikan kepada sasaran kerana fitrah manusia suka kepada orang yang mengajak dan menasihatinya dengan cara yang berjinak-jinak, berlemah lembut dan tidak kasar. Melalui cara tersebut, sasaran akan mudah tertarik dan tidak lari daripada seruan yang disampaikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS berdakwah kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut supaya Firaun takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maksudnya, pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia beringat atau takut. Surah Taha ayat 43 hingga 44. Kesimpulannya, dakwah yang mengajak manusia ke arah kebaikan dan melarang manusia daripada kejahatan dengan gaya persembahan mesej berbentuk menjinakkan dapat menarik perhatian sasaran dan sasaran dapat menerima apa yang disampaikan. Oleh itu, pendakwah seharusnya tidak
berkasar dalam menyampaikan dakwah, terutamanya bagi golongan yang lemah dan jahil. Maksudnya kat sini, menjinakkan ini khususnya perlu ada pada permulaan penulisan seperti pengenalan, pendahuluan, abstrak. Hal ini kerana supaya dapat menarik minat mad'u atau pembaca untuk meneruskan lagi bacaan. Yang keempat ialah jelas dan terang. Mesej jelas dan terang juga merupakan antara salah satu cara dakwah Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islamiah kepada sasaran supaya sasaran tiada kekeliruan dan salah tanggap. Di samping itu, ia dapat menarik perhatian sasaran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan cara dakwah Nabi Muhammad SAW yang mana baginda menyampaikan dakwah dengan jelas sama ada mesej dan gaya persembahan mesej. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan Maha Suci Allah dari segala iktikad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Surah Yusuf ayat 108. Kesimpulannya, mesej dan gaya persembahan yang disampaikan kepada sasaran perlulah jelas dan terang supaya ia dapat menarik perhatian dan menyenangkan mereka menerima apa yang disampaikan. Oleh itu, pendakwah hendaklah mempunyai ilmu yang mantap dan luas agar dapat menyampaikan mesej dakwah dengan jelas dan terang. Seterusnya, yang kelima ialah membuka ufuk pemikiran. Antara anugerah terpenting yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ialah akal fikiran untuk memikirkan sesuatu perkara yang baik dan bermanfaat sebelum melakukannya. Pemikiran adalah kegiatan dan proses penggunaan akal manusia untuk untuk berbagai-bagai tujuan dalam kehidupannya. Tujuan pemikiran yang sebenar ialah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mengambil iktibar dengan setiap ciptaannya. Agama Islam menggalakkan penganutnya untuk berfikir sebelum menerima sesuatu kerana menjadi dasar dalam Islam bahawa penerimaan Islam hendaklah berasaskan kepada kefahaman dan keyakinan. Ia bukan sekali-kali kerana ikutan yang membuta-tuli. Untuk mendapatkan kefahaman dan keyakinan, akal memainkan peranannya dalam pencarian dan penyelidikan supaya sesuatu yang diterima itu boleh meyakinkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Maksudnya, mengapakah yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit, bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu, berikanlah sahaja peringatan, wahai Muhammad, kepada manusia, dan janganlah berduka cita sekiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi peringatan. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 21. Maksud daripada membuka ufuk pemikiran ni, iaitu penulisan pembacaan yang mampu membuat orang berfikir. Maksudnya, penulisan yang menimbulkan persoalan kepada pembaca agar mereka berfikir untuk mencari jawapan dan meneruskan lagi bacaan. Kesimpulannya, gaya persembahan mesej berbentuk membuka ufuk pemikiran adalah salah satu gaya persembahan yang dapat menarik perhatian sasaran. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi akal fikiran manusia supaya berfikir, dan fitrah manusia suka berfikir untuk mencari kebenaran dalam kehidupannya. Oleh itu, gaya persembahan mesej dakwah berbentuk membuka ufuk pemikiran manusia perlu digunakan oleh pendakwah dalam menyampaikan dakwah supaya mereka tertarik dengan apa yang disampaikan. Yang keenam ialah mengemukakan alasan. Agama Islam disampaikan kepada manusia dengan keterangan dan alasan yang jelas, terang dan mudah difahami. Agama Islam tidak memaksa seseorang manusia menganut agama Islam atau menunaikan sesuatu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara membuta-tuli. Mereka mesti mengetahui terlebih dahulu tentang ajaran Islam sebelum menunaikan ibadat atau menganut Islam. Ini merupakan tabiat semula jadi manusia yang suka menerima sesuatu mesej dengan ada alasan atau hujah. Oleh itu, gaya persembahan mesej dengan mengemukakan alasan merupakan suatu gaya persembahan yang dapat menarik perhatian seseorang
supaya menerima Islam. Dakwah sering mengaitkan sesuatu suruhan dan larangan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Ayat di atas menerangkan alasan kepada ketegahan zina adalah kerana ia suatu perbuatan tidak bertanggungjawab, keji, tidak bermoral dan merosakkan masyarakat. Dari sudut kesihatan, bahayanya lebih jelas. Keterangan di atas jelas menunjukkan gaya persembahan mesej berbentuk menggunakan alasan merupakan suatu gaya persembahan yang penting untuk memikat hati dan menarik perhatian sasaran supaya mereka melaksanakan perbuatan yang baik dan menjauhi diri daripada perbuatan yang dikeji. Ini kerana mereka menerima maklumat dengan penuh senang dan memuaskan hati. Setiap alasan boleh dikemukakan dalam bentuk bukti sama ada daripada Al-Quran dan Sunnah, logik akal ataupun daripada fakta-fakta yang jelas. Seterusnya, yang ketujuh ialah kisah. Gaya persembahan mesej berbentuk kisah atau cerita merupakan antara salah satu gaya persembahan yang dapat menarik perhatian sasaran. Ini kerana fitrah manusia suka kepada kisah dan kisah dapat memberi kesan dari sudut pemikiran dan akhlak kepada pembaca dan pendengar. Bentuk cerita sangat sesuai digunakan untuk mempengaruhi sasaran. Ini kerana berdasarkan sejarah, kesukaan masyarakat kepada cerita tidak tertumpu kepada peringkat umur, masa, kumpulan dan bangsa, tetapi oleh seluruh masyarakat. Oleh itu, cerita dijadikan satu gaya persembahan dakwah yang penting dan sebaik-baik kisah ialah kisah daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Maksudnya, dan setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu, Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap, dan Raja berkata-kata dengannya, serta mengetahui kebijaksanaannya. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Surah Yusuf ayat 54. Ini antara kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan juga terdapat banyak lagi kisah yang kita boleh baca di dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, kita boleh tengok sendiri tajuk dalam tafsir. Kerana setiap ayat itu mempunyai tajuk-tajuk yang tersendiri. Sebagai contoh, tajuk kisah ini ialah kisah Nabi Yusuf AS dibebaskan daripada penjara. Kesimpulannya, gaya persembahan mesej berbentuk kisah merupakan salah satu gaya persembahan yang dapat menarik perhatian dan dapat mempengaruhi jiwa dan mental sasaran kerana fitrah manusia suka kepada kisah. Kisah boleh dikemukakan sama ada kisah para Nabi dan Rasul, para sahabat, peristiwa-peristiwa dan mengenai kehidupan masyarakat seharian. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada apa yang kami bentangkan hari ini, penulisan mempunyai banyak cabang khususnya dengan kemajuan teknologi canggih seperti mesin pencetakan, laman sosial, aplikasi dan sebagainya. Dan penulisan juga memerlukan kepakaran yang khusus dan mengikut kaedah penulisan yang betul seperti kaedah yang telah kami nyatakan. Penulisan adalah antara metod yang paling sesuai pada zaman sekarang kerana zaman sekarang ni masyarakat mempunyai pelbagai tabiat. Ada yang malu untuk bertanya, ada yang terlalu sibuk dengan kerja dan sebagainya. Maka dengan kaedah ini sedikit sebanyak akan membantu mereka untuk menambahkan lagi ilmu pada waktu lapang mereka. Akhir kata, bab kata pepatah, lisan atau ingatan akan hilang, manakala tulisan akan tetap kekal. InsyaAllah itu sahaja daripada kumpulan kami. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.